Jika kau diberikan pilihan antara kaki, hidung, mulut, mata, telinga ataupun tangan, mana satu yang lebih kau merelakan untuk dipulangkan awal kepada Tuhan? Koyak Podcast. Assalamualaikum, selamat kembali dalam Pantry Gelap, bukan kongsi gelap. Jadi hari ini kita ada Koyak Podcast Special Edition. Kita ada geng kita, Amir Lobak. Lepas tu geng kita yang seterusnya, geng yang terbaru. Mesti korang pelik kan, kenapa dia ada dekat sebelum-sebelum ni. Kita ada Fatin Ninja. Alright. So kita ada guest hari ni, macam korang nampak lah. Kita ada guest iaitu Rashidi Abdullah. Assalamualaikum. What's up guys? Waalaikumsalam. So aku rasa korang mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal siapa Rashidi Abdullah ni. Dia ni merupakan seorang penulis buku monolog budak buta. Buta. Yes, betul. Kena tekankan sikit kat buta tu. So dia buat buku ni, kau bayangkan kan, orang buta buat buku untuk orang celik baca. Betul lah Rashidi kan? Betul. Yes. So itulah aku nak tahu juga engkau ni orang mana kan? Macam mana, dah kahwin ke belum? Nak tahu juga. Single ke teka? Okay, sebenarnya mungkin ada orang dah kenal aku, tapi saya rasa kebanyakan lagi orang tak kenal aku lah, sebab aku ni bukannya se-famous Amir. Amir satu Brickfield kenal kan. Macam aku memang tak ramai yang kenal kan. Nama aku Shidi, paling panggil Shidi je. Aku umur sekarang 30 tahun. Asal aku Negeri Sembilan, Gemas. Aku sebenarnya aku duduk Brickfield, tapi musim-musim PKP ni aku kat kampung lah. Oh, Gemas kat Kelantan Bak kata Amir lah, Amir tadi kata. Gemas, Bak kata Amir Gemas kat Kelantan. Nilai bukan kat Selangor? Dia punya geografi dia terlebih sikit. Tin, aku rasa kau dah ready lah dengan soalan ni Tin. Kau nak bedalkan Shidi ni. Aku nak tanya apa Tin? Alright, okay. Banyak ke soalan dia? Banyak. Soalan dia tak banyak-banyak pun. So saya boleh panggil Shidi ke? Boleh, apa salahnya? boleh panggil saya Shidi. Alright, so tadi kita dah tahu background. Tapi kita nak tahu juga daripada bila start minat menulis ni. Okay, sebenarnya kalau ikutkan menulis ni dari kecil lah kan kita pandai menulis. Tapi untuk yang buku ni saya sebab Fatin tanya saya lah kan. Saya mula menulis ni saya mula menulis dalam sewaktu saya berusia dalam 22 macam tu, 23. Tak ingat lah yang sebenar-benarnya bila start menulis. Sebab dulu masa awal menulis tu kan banyak post dekat Facebook kan. Tapi dekat Facebook tu banyak post yang orang kata macam jiwang tau. So bila kita tulis benda macam tu, orang bahan jiwang kita macam malas lah nak menulis. Tapi sebenarnya benda tu bukannya berkaitan cinta pun kadang-kadang kita menulis tentang kehidupan kan. Tapi orang kata benda tu jiwang kan, mak bunga. Lepas tu betul. Lepas tu terhentilah minat tu, macam kita terlampau dengar cakap orang kan. So bila dah besar sikit kan, dah meningkat dewasa ni, barulah mula menulis dengan secara serius lah. Masa tu dah hiraukan lah cakap-cakap orang kan. So dah tak begitu lah, diorang cakap apa semua, just go on je lah. Yep. Betul. Aku rasa untuk pengetahuan semua pun kacang pun jenis yang mak jiwang juga sebenarnya. Tapi dia copy paste lah. So tak apa, janji benda baik. Betul, tapi aku nak tahu kau sekolah kat mana dulu? Setapak ke aku, apa? Wish,
aku pun sebenarnya kalau dah nama pun budak buta kan, aku pun budak buta dah juga. Tapi budak buta aku ni tak start dari kecil. Aku start tak nampak umur 17 tahun. So tak sempat lah aku nak pergi sekolah setapak ke apa kan. Aku dalam sekolah normal tu, sekolah dekat tempat aku kat Felda Palong 7 ni, memang aku sekolah kat sini dari tadika sampai form 5 lah kan. So aku kena glaukoma tu waktu aku umur 17 tahun. So aku tak sempat ambil SPM. Aku recover sakit mata aku tu berapa tahun macam tu lah. Dia adalah banyak cerita dia lah. Tapi aku memang tak ada sekolah setapak. Aku sekolah biasa normal. Kiranya aku Bukan daripada penglihatan lah, kalau dari sudut pendidikan. Bukan. Tak ada. Tapi pun saya tak ada SPM. Saya ni saya tak ada SPM. Saya tak ada SPM. Jadi saya ni kalau tak settle tak apa. tak, kayaknya dulu waktu kau sekolah dulu kan, aku nak tahu jugalah. Kayaknya kau budak bodoh je ke kau sebenarnya budak pandai? Aku nak tahu juga lah. Sastra ke apa kan. Nak tahu juga Itu soalan tu aku tak boleh nak jawab sebab aku rasa aku tak adalah pandai sangat. Tapi aku tak adalah bodoh sangat. Ada tengah-tengah lah. Dia macam dulu kalau nak cerita sebenarnya, aku tu memang dulu ambil pure science dari form 4, form 5. Tapi tak ada rezeki yang nak teruskan SPM. Tapi aku rasa kalau aku ambil pun, mungkin aku tak dapat cemerlang lah. Sebab aku jenis yang walaupun kelas science kan, tapi tak lah, aku tak tahu lah pasal aku macam tak ada lah cemerlang sangat pun. Tapi duduk kelas science. Aku macam sebenarnya tak layak duduk kelas science sebenarnya. Penuh dengan tu kan. dengan sifat rendah dirinya kat sini. Tak apa, nanti kita tengok macam mana dengan dia ni. So akhirnya lepas kau Tapi dari segi dia cakapan memang macam tak layak ni. Yelah aku saya pun nanti kan. Okay, kau masuk MAB kan, betul kan? Lepas kau peringkat awal tu kau masuk ke MAB kan? Betul tak? Betul. Lepas aku kena sakit mata tu, aku duduk rumah lama lah. 3-4 tahun macam tu merenung nasib. Lepas tu baru aku masuk MAB. Aku masuk MAB dalam umur aku 21 ke 22 macam tu lah. Tak ingat tahun bila. Aku memang kalau tahun, tarikh memang aku tak ingat. So aku masuk MAB umur aku 21. Tapi dah lambat lah. Dah lambat aku jadi buta 3-4 tahun baru dapat terima kenyataan. Baru masuk MAB. Masuk MAB je lah aku kenal orang buta. Barulah aku seronok sikit jadi buta. MAB tu lambat sebab macam masih cuba untuk menerima, belajar menerima, ataupun sebab tak tahu tentang orang yang tak nampak ni ke macam mana? Masuk MAB lambat tu sebenarnya sebab lambat buat kat OKU. Sebab masa tu saya tak boleh terima kenyataan. Saya tak nak dia OKU. Aku nak cedok muka sini. Lepas tu bila dah lama baru saya buat kat OKU tu, barulah orang Jabatan Kebajikan Masyarakat kan baru ada rekod kita kan. So dia offer saya masuk MAB. Saya pun masuklah MAB. So maksudnya baru saya jumpa orang dah buta. daripada kat OKU lah. Kat OKU tak ada masalah. Yang masalah saya yang tak nak buat kat OKU. Tak nak buat OKU. Tak nak jadi OKU. Macam tu. Aku pun faham banyak stigma dekat luar sana. Fikir kalau OKU ni, aku ada kawan OKU tau. Aku ada kawan yang blind macam aku, glaukoma. Tapi dia tak nak buat kat OKU. Sebab dia fikir, orang jadi orang buta ni macam memalukan lah bagi dia kan. Tapi dia tak tahu kan. Betul, sama lah. Banyak benefit tu. Banyak benefit. Banyak benefit. Dapat ABC kot. Dapat ABC lah. ABC naik train separuh harga kan. Ya Din? Ya Fatin. Deras sikit. Ya Fatin, silakan. Kawan tu sampai sekarang dia tak ada kat OKU. Aku ke? Yelah dia tanya kau Pak. Yelah. Tak ada. Kawan tu sampai sekarang dia tak ada kat OKU. Dia engineer sebenarnya. Disebabkan Yeah. Yep, betul. Dia mungkin sebab kerja dia kot. Dia tak nak apply kat OKU. Tapi bagi aku tak ada masalah pun kalau kau ada kat OKU, kalau kau tak tunjuk kat orang kan. Betul. Orang pun tak tahu. Tapi better kalau get kau ready ada kan. Lain lah kalau kena buat kat OKU lepas tu kena gantung kat leher. Memanglah orang tak nak kan. Macam orang tahu semua kan. Okay, kau kira waktu kau masuk komuniti orang buta ni, siapa orang buta first yang kau jumpa?
Please say Oh, aku, say aku. Okay. Aku jumpa Amir lambat. Amir dah kahwin baru aku jumpa. Aku yang first aku jumpa kan, orang buta yang aku jumpa. Sebab jujur masa aku masuk MAB tu, aku macam culture shock tau tengok orang buta. Kan orang buta macam-macam habit kan. Kita tahulah orang buta yang dari lahir buta macam mana kan, orang yang buta yang baru buta macam mana. So macam aku terkejut tengok macam ni orang buta, macam ni orang buta. Macam kita macam kita rasa diri kita ni dalam dunia normal lagi tau. Tak boleh nak bercampur dengan diorang. Tapi bila sebenarnya dah jadi okay, you dah buta lah, cuma tak nak terima hakikat. Tapi bila aku masuk sana, yang first aku jumpa kawan aku Dini lah. Korang semua kenal Dini. Dini lah yang first. Sebab Dini ni dia dah kira macam abang long lah kan. Sebab dia dah buta lama kan, dari umur berapa. Aku masuk situ macam aku tak ada kawan. Macam aku blur je kan. Lepas aku jumpa dia, aku duduk bawah dia lah. Dia kira macam payung aku dulu lah. Tapi dah lama aku pijak dia gak. Awal je aku guna dia macam dah lama aku ni adik dia kan. Ni kau dia dengar ni. Alright, aku rasa kita back to topik lah kan. Macam kau ada buat monolog budak buta, dan ada jugalah kan mesti kau ada buat penulisan yang lain jugalah kan. Tapi aku rasa Fatin mesti dia nak tahu something kan. Macam mana Fatin? Macam mana? Dari mana macam monolog budak buta ni dapat idea, ilham tu daripada mana? Macam mana boleh wujudnya monolog budak buta? Boleh share? Oh macam tu. Okay, dia macam ni. Tahu Fatin? dia start macam ni. Sebenarnya macam saya kerja saya sebelum ni saya kerja urut. Ya, saya kerja urut dalam 4-5 tahun macam tu jugalah kerja urut. Tonyoh badan orang kan. Lepas tu saya dapat tawaran untuk join satu kita macam NGO lah untuk buat program. Program ni nama dia asalnya Kau Sumber Inspirasiku. Kira program ni dia kena cerita tau apa yang macam apa yang aku lalui kan, apa yang aku hadap dalam hidup aku ni selama, sebab aku ada cerita dia. Sebab aku tak lahir buta, lepas tu tiba-tiba aku kena jadi buta. Aku down lama jugalah, 2-3 tahun macam tu. Lepas tu macam mana aku bangkit semula, macam mana aku masuk MAB, macam mana aku cerita lah semua benda tu kan dalam program ni. So asal program ni dulu kita orang buat kat semua penjara. Penjara satu Malaysia ni, kita orang masuk semua penjara. Penjara-penjara yang ada banduan Juvana. Banduan Juvana ni yang budak-budak bawah umur lah yang duduk situ. So kita orang masuk, kita orang bercerita. Kerja aku bercerita je dengan budak-budak ni. Macam cerita macam mana aku jadi buta. Lepas tu macam apa yang buat aku bangun semula. Macam tu lah aku cerita benda tu. Lepas tu dah lama aku buat kerja ni, aku bercerita je kan. Bercerita. Lepas tu lama aku terdetik macam aku nak kena buat sesuatu yang benda ni biar nanti kalau aku dah tak ada pun, aku dah mati pun, orang boleh baca ataupun orang boleh tahu cerita pasal aku ni. Walaupun cerita pasal aku ni tak adalah hebat mana, tak adalah boleh buat filem ke apa, tapi ni sebagai macam kenangan lah. So dari situ aku dah simpan niat nak menulis, nak ada sebuah buku, tapi benda tu macam sekadar arangan je lah. Tapi alhamdulillah rezeki tu ada. Bermulanya aku masuk ni lah, aku masuk Wanita Hari Ni. Walaupun aku lelaki, tapi aku disaingi oleh wanita. So aku masuklah Wanita Hari Ni kan. Aku masuk Wanita Hari Ni, masa tu dengar ni lah dengan Abang Azmi Khalid Baskes dengan Zaki. Waktu tu aku kena panggil atas topik ni, topik fotografi, fotografi orang buta. Saya dipanggil atas topik fotografi orang buta tu, kalau Hati nak tahu. Lepas tu waktu tu lah saya rasa macam nak cubalah baca satu puisi yang ditulis sendiri dekat secara langsung. So macam kat situ kita boleh tengok apa feedback orang dengan penulisan kita. So cakap dengan penerbit tu nak baca puisi. So dia suruh bagi. So puisi tu dapat saya tulis. Tapi puisi tu saya tulis, idea dia datang masa dalam toilet lah. Dalam toilet. Nampak? Betul lah Pak An? Betul lah. Idea yang banyak dalam toilet. Tak tahu dalam toilet kenapa banyak idea kan. So dari situlah bila baca puisi tu, puisi buta tu, ramai orang terkesan dengan puisi tu. So dari situlah bermula situ, semangat tu datang nak menulis. Start dari situ, panjang kat cerita. Tak apa, betul. Kita memang nak dengar.
Menghayati Lepas- ni. Ya, okey. Dengar dengar ya semua. Selepas dah keluar dari TV3 tu kan. So macam dah kena buat sesuatu ni kan. Pasal aku dapat sokongan daripada orang cakap, tulis. Dari situlah mula kumpul puisi-puisi. Puisi-puisi ni dia lebih kepada macam kehidupan, macam contoh tentang satu topik tentang tajuk bahagia. Bahagia aku tulis. Kalau kecewa aku tulis. Dia semua tentang kehidupan. Aku kumpulkan puisi ni ada dalam 60 ke 70 puisi lah. Lepas tu yang itu bahagian kedua. Bahagian pertama tu aku tulis tentang kisah hidup aku. So aku banyak menghabiskan waktu aku dulu dekat New Central, food court New Central untuk siapkan buku ni. Begitulah ceritanya. So ilham maksudnya datang daripada pelbagai sudut lah kalau macam Betul. dia tak tentu juga lah. Jadi macam mana cara untuk nak catat bila idea tu datang? Betul lah, pakai Guna braille ke, masuk braille dan tandas ke kan. Saya gantung braille kat leher. Tak, dia sebab macam glaukoma ni. Faham kau glaukoma apa? Glaukoma? Senang sembang kan. Glaukoma ni dia kan kita nampak kan, tapi dia sempit kan. So macam untuk tengok screen phone, screen laptop tu boleh, tapi lembab yang macam kadang tak perasan, screen tu tak penuh kan. So macam saya menulis, saya kumpul dalam notes phone. Lepas tu kalau macam ada masa tu dalam laptop, dia tak tentu juga, tapi lebih kepada tulis dekat phone dulu lah. Lepas tu simpan, baru kumpul-kumpul kan. Dia nanti edit lah yang mana ada, so cantumkan dia balik. So, Betul. Mana Fatin tahu? Tak. Saya belum dah cerita kan. Saya belum dah cerita lagi kan kat Fatin. Kiranya Di, Ya. kiranya kau masuk himpunan tandas kan? Tak. Dah keluar tu baru aku tulis. Dapat kat dalam tandas, sambil tu cepatlah habis kan. Sambil tu ingat kan. Tapi kan macam sebab kau idea mesti mencurah-curah juga kan. Tapi macam mana kau nak elak ketandusan idea tu? Kan mesti ada at one point mesti kau macam mana idea ni tak datang-datang ni kan. Kau masuk tandas pun keluar masuk tandas tak ada idea juga. Macam mana kau nak elak benda tu? Idea tu macam ada kesinambungan antara satu sama. Yes. Betul? Dia senang je. Kalau kau nak menulis, kalau tak ada idea, tak payah menulis. Kau relax je, buat tak tahu je tu. Jangan, dia tak boleh paksa tau. Kau macam tak boleh nak paksa benda tu. Macam kita nak struggle nak siapkan satu buku kan. Walaupun susah gila nak cukupkan, nak lengkapkan satu buku tu, tapi macam jangan ada satu target. Waktu tu boleh lah kita nak target kan, dalam sebulan ni nak siapkan berapa kan. Tapi kau jangan pressure sangat, sebab nanti takkan keluar punya. So dia kena relax macam tu. Nanti kalau macam benda tu datang, tulis. Kalau tak datang, kau jangan nak paksa-paksa benda tu. Dia takkan datang. Macam cinta jugalah. Cinta kan tak boleh dipaksa kan. Betul. Cakap pasal monolog budak buta ni kan, aku rasa aku ada tengok tak salah aku Garasi TV kot. Aku ada share dengan Fatin dengan Amir jugalah kan untuk tengok. Dia tulis kat situ buku kau sold out tau waktu situ. Aku pun dah tengok juga dia punya show dia orang kan. Macam kau buat 60 buku tapi yang sold yang orang nak beli adalah 100 lebih kan, betul tak? Betul lah. Aku habis Betul. Itu masa Garasi tu. Alhamdulillah itu aku rasa itu yang kira macam benda yang paling gembira lah. Saat paling gembira bila buku kau ada orang beli. Sebab macam buku aku, dia bukannya ada dekat kedai buku tau. So kau kena sendiri jual. Macam kau jual kek kat orang. Tuan belilah kek ni sedap kan. Macam tu lah. Sebab aku tak ada letak buku ni dekat kedai mana-mana. So bila Garasi panggil aku tu, pun aku tak sangka benda tu kan dapat jual habis. Dari situlah aku boleh buat cetakan kedua. Sebab bila buku tu dah habis, dah ada modal, aku cetak yang kedua. Cetakan kedua. Macam mana pihak sana boleh panggil awak untuk join, untuk jadi diorang punya guest, untuk jadi diorang punya tetamu? Oh, yang tu macam kita orang ke? Macam kita orang kita minta kat adik. Yang tu itu yang kalau Garasi
ada seorang yang owner garasi tu, abang tu, dia anak buah kepada bukan kepada jiran kepada ada seorang kakak ni. Kakak ni memang rapat dengan saya lah. Dari situlah dia panggil. Hari tu kalau tak, hari tu kan kat garasi kita orang dah nak start podcast dah tau. Tapi tak jadi tau. Itu kalau tak kita orang nak start dah. Kalau kau tengok abang ni ada seorang perempuan tu. Siapa nama dia perempuan tu? Nuri tu. Kau tengok tak? Ada yang Aku tengok tapi tak perasan perempuan kat situ. Oh, sekejap Kau tengok mungkin yang first, yang second ada perempuan. Perempuan tu lah yang dia orang nak buat, dia orang nak macam nak set up satu podcast untuk aku dengan perempuan ni tau. Tapi dia macam tertangguh lah, tak jadi lagi. Macam dia orang nak buat benda lain kan. Perempuan tu single tak? So kalau perempuan tu single, mak dia baik. Apalah. Aku minta perempuan tu tengok tu. Serius. Tak, itulah aku dah tahu dah macam mana kau kumpulkan idea kan, macam mana kau kumpulkan idea tu jadikan sebuah buku. Tapi macam mana kau nak terbitkan buku tu, mesti kau kena ada publisher kan. So macam mana datangnya terbitan tu? Okay, kita tahu nak terbit buku ni kita kena ada publisher kan yang mantap kan untuk buku tu pergi lebih jauh kan, marketing semua. Macam aku dah try lah nak masuk publisher. Aku pergi hantar aku punya manuskrip kan dekat publisher yang ada kan. Tapi siapalah saya ni kan, tak ada nama kan, tak ada nama. So macam benda tu susah tau orang nak pandang kau punya karya kalau kau tak ada nama dan kau tak ada orang panggil apa macam yang membawa kau masuk dalam tu tau. Dia susah, memang susah sebab berduyun-duyun, beratus-ratus manuskrip orang hantar dekat publisher ni untuk terbitkan. So macam aku try hantar untuk manuskrip kat publisher tapi macam tak ada harapan macam tipis lah, macam lambat. Mungkin ada kan kalau kita sabar lama lah, tapi lama nak kena tunggu kan. Tapi macam aku dah hilang sabar. Koyak Kelojo lah maksud. Aku tak boleh slow ni kan. Lepas tu aku bincang dengan kau kenal kan Umi kan yang kenal kan. Dan dia aku bincang dengan dia kata tak apalah kita publish sendiri. Kita cari dana, kumpul duit, keluar saving aku semua, aku tip daripada orang-orang ramai kan, macam open lah siapa nak tolong. Lepas tu minta daripada adik-beradik aku semua. Sikit-sikit kumpul. So ada modal. Dah ada modal tu, okey. Cari seorang editor untuk edit buku tu lah. Buku ni kita nak buat sendiri tak reti kan. So kena upah orang yang edit. Lepas tu dari situlah dia buat sendiri lah. Pergi cetak sendiri apa semua, angkat buku sendiri, semua sendiri. So dia senang sikit lah kalau kita publish sendiri ni dan kita punya hak penjagaan tu, hak penjagaan buku tu semua kat kita. Kalau kita jual RM20 dapat kat kita. Okey Di, aku tertarik Di yang kau cakap tadi Di. Apa kau cakap kumpul-kumpul kan? Boleh tak kau share sikit lah modal yang kau kumpulkan tu dengan berapa nilai buku kau keluarkan tu? Dulu yang first dulu dia makan dalam 10-11 ribu ke. Sebab apa? Sebab dia tak tahu lah, sebab dulu aku macam salah tempat print ke, dia macam mahal sikit tau. Macam mahal. Lepas tu dia tu sama kos dengan lah, kos untuk edit tak mahal sangat lah. Akak tu dia bermurah hati, dia macam tak ambil banyak sangat. Lepas tu kos yang aku buat kos pelancaran buku dekat MAB dulu itu pun makan duit gak tu. Tapi kumpul-kumpul dalam macam tu lah, dalam 10-11 ribu macam tu, tak ingat. Baru buah buku tu? Dia 1,000 buku je kalau yang ni. Tapi kalau kau ada modal lebih, kalau kau nak terbit banyak, dia lagi murah sebenarnya. Kalau untuk cetakan kedua ni dah keluarkan ke? Cetakan kedua adalah lepas yang garasi panggil tu, dah ada modal sikit. Lepas tu aku buat balik buku tu, aku edit balik. Bukan edit apa, dia macam refreshkan balik dia punya susunan apa semua kan, sebab aku target nak masuk perpustakaan. So masuk library lah. Masuk library lah, sebab buku lama tu dia walaupun dia buku kan, tapi dia
dia tak berapa nak proper tau dia punya disiplin buku tu. Faham tak? Dia macam susunan dia cantik, cuma kalau kau nak buat sebuah buku yang betul-betul diluluskan untuk masuk perpustakaan apa semua ni, dia kena ada dia punya disiplin dia. Muka surat ni kena kosong, tulisan kena macam mana, susunan macam mana. Macam tu lah aku buat balik. Lepas tu aku mohon dekat Perpustakaan Negara. Ni berita baik kepada siapa sahaja, kepada siapa sahaja yang ada buku sendiri kan. Korang boleh jual kat Perpustakaan Negara. Setiap tahun Perpustakaan Negara dia akan ada buka bukan tender, dia macam buka siapa slot. Slot lah kira macam dia ada dana tau. Dia ada dana untuk penulis. So kalau kau ada buku, lepas kau pergi mohon, lepas tu dia akan nilai, dia akan bawa masuk meeting. Kalau buku tu terpilih, dia akan beli dalam jumlah yang agak besar jugalah bagi penulis yang kecil. Dia nak bagi buku tu ke semua perpustakaan desa kat seluruh Malaysia ni. Wow. Weh, info menarik tu. Jap, Di, aku nak tanya kak. Kau cakap dia ada boleh? Hello? Ya, teruskan. Boleh. Ya, sila. Aku tadi sebab kau cakap tadi pihak Perpustakaan Negara menilai dalam satu buku tu untuk dijual ataupun diambil kan sebagai slot kan. Macam mana dia kira, macam maksud aku dari segi tulisan ke, makna ke, apa ke kau? Dia Perpustakaan Negara ni dia yang bagus kan, dia meraihkan semua buku yang orang tulis tau. Isi kandungan itu tak kira dalam bentuk agama ke, fokus pada agama ke, fokus kepada kanak-kanak ke, fokus kepada dewasa punya kehidupan ke, dia tak kisah English ke, BM ke, asalkan buku tu kira diorang baca macam menepati lah kan. Dia tak perlu tak tinggi sangat dia punya spek dia. Tak ada dah kau kena buat buku yang kena buat kajian apa, tak payah. Dia macam buku ni memang untuk penulis yang biasa-biasa ni, yang kadang tu dia boleh juga lah kalau memang dari publisher, tapi kebanyakan memang penulis macam aku lah, tak ada nama, tak ada publisher yang publishkan. Kita boleh mohon benda tu. Itu nasib lah, ada rezeki ada lah, sebab tapi setiap tahun memang ada benda tu. Nice. Dengan Perpustakaan Negara lah. Perpustakaan Negara, betul. Tapi kan aku Fatin ada tanya tau itu pasal kompilasi puisi ni. Aku pun tak faham benda. So aku rasa Fatin kau tanyalah. Aku pun tak faham benda apa kompilasi puisi tu. Kompilasi puisi ni apa benda? Macam PD sendiri ada tak macam kita tahu yang MBB ni adalah buku CD sendiri kan, tapi untuk in future ataupun mungkin dah ada sekarang, mungkin belum dipublishkan lagi, kompilasi buku puisi dengan mungkin penulis-penulis lain. Macam mana Fatin boleh tahu benda ni? Menarik Fatin. Okay, macam untuk kompilasi tu, bergabung dengan penulis lain tu, ada dua penulis. Yang satunya sebelum buku Monolog Budak Buta ni lagi, saya dah ada dengan Umi jugalah, dengan Umi ada buat satu buku yang berkaitan dengan kita orang yang perjalanan kita punya program tu. Dalam tu ada satu puisi yang Umi minta tulis. So dalam tu ada satu lah, itu kira macam buku pertama yang ada tulisan aku, macam tu. Lepas tu yang sekarang ni yang tengah dalam projek ni dengan Umi juga lagi satu. Yang ni aku puisi juga. Dan gambar yang aku ambil. Umi suruh aku shoot gambar. Dan lagi satu, insya-Allah, ini pun benda ni aku tak ada cerita kat siapa lagi, tapi dengan korang, sebab aku anggap korang memang yalah kan sahabat yang eksklusif lah. Sebab buku yang kiranya kompilasi bak kata Fatin ni, kompilasi puisi yang akan diterbitkan bersama penulis lain. Lagi satu adalah dalam buku Jejak Ayahanda. Buku Jejak Ayahanda ni yang bestnya dia ditulis untuk mengenang Sultan Pahang yang dulu tu. Ayahanda Sultan kita yang sekarang lah kan. So kan kita tahu kan Sultan Pahang yang dulu kan dia punya berjiwa rakyat tu memang semua orang sukakan dia kan. So ada seorang penulis ni, pensyarah lah dekat pensyarah dari ya Allah, aku belum tak ingat pula. Tak apa, faham. Sekejap, aku ingatkan.
Dari University? dekat Pekan. UMP. UMP. Malaysia Terengganu. Universiti Malaysia Pahang. Faham. Dia ada buat buku ni lah. Oh. So dalam buku tu ada satu puisi yang memang aku tulis khas. Memang aku terpaksa belajar sikit, aku terpaksa discover sikit apa sebab orang suka sangat dengan almarhum ni kan. So dari situ aku kena belajar sikit apa sebenarnya orang suka. So aku tulis satu puisi, tajuk dia Jejak Ayahanda. So puisi tu akan ada dalam buku tu dan buku tu akan dicetak kelak lah. Tapi sekarang tengah tunggu kelulusan dari Istana Negara buku tu. Puisi tu memang Itu sajalah. Sultan Pahang tu lah. Betul. Itu sajalah yang ada, yang lain tak ada. Baik. Baik. Tu lah. Level. Wah, Tapi kau punya level memang bukan main lagi memang tinggi-tinggi level tak kau ada. compile. Tak ada. Tapi Tak ada. sebab aku tak boleh nak baca tau monolog budak buta tu. Ke ada dalam bentuk PDF kau punya ni? Boleh dibeli online ke? Tak ada dalam PDF. Tapi ada yang kalau yang nak hantar print itu ada lah yang daripada yang PDF untuk hantar print tu ada lah. Cik tak terfikir ke untuk jadikan buku tu dalam bentuk PDF? So mudah dapat. Senang cerita Betul. opak. Betul. Ada terbayang lah nak buat dalam PDF dan yang paling tak terbuat lagi nak buat dalam bentuk audio untuk Megan Blind kan. Ui, Wow. okay, Tapi itulah okay. tengah cari sebab ni pun dah pandemik kan. Idea ni datang masa hari tu. Lepas tu bila dah macam ni banyak benda yang sangkut kan. So macam tak buat lagi. Ingat nak buat tau yang macam audio, nak cari seorang yang suara dia sedap sikit baca kan. Ya. Didi. Aku ada. Macam suara macam Amir. Aku suka suara-suara macam Amir tu, serak-serak basahan lah. Macam, kalau budak-budak buta dengar, budak-budak buta dia akan imagine. Terima kasih. So aku nak tahu juga kau punya level bahasa dalam monolog budak buta tu. Kau pakai level bahasa macam mana tu? Okey, bahasa aku. Taklah. Macam mana Fatin? Saya masuk dengan puisi dekat dalam tu juga sebab saya dah dengar 2 puisi yang awak baca. So kalau daripada yang 2 yang saya dengar tu bahasa yang digunakan tak adalah terlalu susah. Maksudnya daras bahasa tu orang biasa dengar pun faham. Betul, sebab saya pun datang dari orang yang biasa. So saya faham apa orang biasa ni mudah untuk faham. Sebab macam saya, macam aku, saya macam aku kan, tak apalah kan. Macam aku tak faham sangat pun puisi yang tinggi-tinggi punya level bahasa ni. Jujur aku cakap, aku tak faham. Aku susah nak faham level bahasa orang yang tinggi-tinggi ni. So macam buat apa aku nak menulis benda yang tinggi-tinggi yang aku sendiri tak faham kan. Sebab aku memang susah nak faham puisi-puisi yang tinggi, dia punya metafora, anafora, hyperbola ni kan. Benda tu boleh lah kalau nak belajar, tapi aku tak faham sebab aku memang bukan datang dari orang yang sastra kan. So macam penulisan aku ni lebih kepada macam percakapan kita harian. Cumanya ayat tu aku susun berrima, berirama macam tu lah. So bila kita baca dia macam tak putus tau benda tu. Macam dia sambung. Dia macam tak tergantung ayat tu. Itu je yang aku fokuskan. Yang lain aku tak ada. Aku tak fokus sangat untuk guna ayat yang power-power sangat. Kalau saya tengok dari sudut rima sendiri pun, rima dia tak terlalu banyak. Rima dia adalah rima yang ringkas. So jadi lebih mudah untuk faham lah. Oh, Fatin, terima kasih Fatin. Fatin stok kau tu. Woi, come on. Fatin tak sastra kot. Oh, ya ke? Betul lah. Sama dengan tukar cakap ni, tu je nak tahu. Betul lah. Aku budak sains, tak tahu apa. So yang aku tahu yang selain daripada penulisan kan, kau ada buat street photography and then kau ada juga bagi talk kan, pesan abang untuk adik. Betul. Sebab pesan abang tu dah makin tua tu jadi pesan abang. Dulu tak ada pesan abang. Oh ya ke? Dulu aku sebelum ni dia tak pesan abang. Dia apa tu yang kau sumber inspirasi ku tu. Lepas tu ni bila dah masing-masing dah tua kan. Lepas tu yang dengar pula budak-budak. So sesuai aku pesan abang. Ada macam yang kau cakap apa tadi? Street photography. Street photography tu
suka-suka je, hobi. Sebab aku memang minat pun fotografi dari dulu, tapi itulah bila mata tak apa nak nampak kan, kita tak boleh nak macam nak mendalami sangat lah, tak boleh nak pergi jauh sangat lah. Betul. Susah lah. Ada orang suruh aku ambil gambar orang kahwin. Kau ambil tak? Tapi aku fikir kalau aku ambil job tu kan, pengantin dah balik dah, masuk kuali dah. Aku, mana orang ambil pasal pakai cincin tadi aku tak nampak. Repeat balik, buat balik. Nikah balik. Buat balik. Nikah balik sebab tu kan orang kahwin kan momen ni kan laju kan. Fotografi ni kan. Tak nak jadikan fotografi ni sebagai salah satu, bukanlah macam satu pekerjaan yang tetap, tapi kita tahu kan macam kalau fotografi, kalau kita ambil gambar tu kita boleh jual dekat platform-platform tertentu, so boleh dapat income daripada situ. Tak fikir nak buat macam tu sebab rugilah ada bakat tapi tak nak ambil advantage daripada minat tu sendiri. Stock image lah maksud dia. Okey. Tahukah anda Fakta menarik. kau pernah dengar tak yang pameran sensori fotografi? Nah, yang orang buta. Pameran gambar orang buta. Tak pernah? Tak pernah tu. Serius tak pernah? Tak pernah. Okey. Cerita ni bermula. Kita yang sensori fotografi ni, dia benda ni jadi kat MAB lah. MAB masa tahun bila aku tak ingat dah. Dia setahun sebelum aku buat buku. Ada satu cikgu ni dari India kan, nama dia Mr. Patu. Mr. Patu datang KL. Dia ajar itu ambil gambar, cara orang buta ambil gambar macam mana. Sebab dekat India, kalau korang nak tahu, blind photography benda ni dah establish dah. Cuma kat Malaysia ni orang tak pandang. Tak cari, cuba kau Google lah, blind photography kat India. Memang benda ni dah dihargai, dah diangkat gila-gila dah. Tapi kat Malaysia tak ada. So si Mr. Patu ni dia bagi idea untuk adakan blind fotografi. So benda ni start dekat MAB juga. Kat MAB ada satu studio yang commercial studio yang memang yang terkenal juga. Cikgu David nama dia. Lepas tu lagi satu ada Plus Community. So diorang ni work satu team. Diorang cari orang buta siapa nak masuk kelas fotografi. Ramai 11 orang tak silap aku. Kau kena AHA yang Sabah ke apa kan. Tak. Ahar. Tak ingat. Dia cerita. So dia buat ni lah, dia orang buat kelas fotografi ni. Yang join ada yang B3, ada yang B2, ada yang B1. Yang B1 Kak Jamilah. Kak Jamilah ni dia punya pencapaian dia kau babe. Dia Huawei punya iklan dia buat, dia ambil gambar, dia totally blind. Tapi bermulanya dari situlah, dari kelas fotografi tu. Dia orang ajar cara ambil gambar semua. Lain tau cara ambil gambar buta ni, kena pegang bahu orang, kira apa semua. Ada cara-cara dia, teknik dia yang untuk totally blind. So benda ni bila kita dah dapat banyak gambar, dia buat satu pameran gambar. Nama dia Sensory Photography dekat Pasar Seni waktu tu. Waktu tu semua TV cover jugalah sebab ini adalah pameran fotografi buta yang pertama dekat Malaysia. So benda tu nak dilanjutkan lagi tapi tak dapat sebab tak ada modal dan tak ada orang nak sponsor kan, sebab benda tu makan duit juga. Tapi itu nak tahu jugalah macam daripada kau lah, macam mana kau nak ambil gambar? Kau ambil gambar macam mana? Guna apa? Okay, aku kan tunnel vision kan. Aku nampak sikit lagi. Aku boleh lah ambil gambar macam biasa. Pakai phone boleh, pakai kamera boleh. Cuma macam kalau kamera, kan kalau kita tengok kat viewfinder tu kan ada yang macam teropong. Kecil-kecil tu, teropong tu kan. Banyak benda tu kau boleh setting ISO semua dari dalam tu kan. Kau tak nak tengok tu kan. Aku tak boleh benda tu, aku tak nampak. So aku kalau nak setting ISO apa semua, aperture semua dekat screen lah. Benda tu macam tak dapat nak guna secara optimize lah. Tapi sikit-sikit boleh lah. Tadi aku ada sembang kat dengan Shidi kan, dia pakai kamera apa. Untuk pengetahuan yang semua, dia ni Sony fanboy lah. Dulu aku Canon. Oh Canon. Oh sama aku. Sekiranya kau pakai lens apa? Saja nak tanya kau. Lens Tak ada sama di main Nikon ke? Hello. Macam mana? Aku nak mati. Jujur aku cakap, walaupun aku suka ambil gambar, tapi aku tak tahu sangat bab-bab kamera ni tau. Yang
Tapi aku ada belajar sikit-sikit lah pasal lens apa yang sesuai untuk ambil gambar ni. Aku adalah 2-3 lens, tapi lens biasa-biasa lah. Tapi sekarang ni itulah macam kau cakap tadi, Sony tu memang kena upgrade dah, tak boleh lah, macam dah ni dah ke belakang lah. Sony sebenarnya okey lagi lah. Memang sekarang trend dia adalah Sony lah. Tapi memang biasa Sony. Sony memang masih lagi relevan lah. Dia punya mount ni pun memang banyak lagi. So aku pun tahu yang kau ada buat video kan, macam pertandingan SBM kau ada masuk, yang janganlah kau masuk. Kalah dengan Pantai Gelap kot. Kita orang kalah. Ya ke? Dengan ni itu apa, itu bukan SBM. SBM kau menang kan. SBM kita menang, alhamdulillah. Yes. So, aku nak tahu jugalah macam mana kau punya team production kau kan. Siapa yang edit, siapa yang ambil ni. Team production bunyi macam apa. Nampak komersial sikit. Okay, aku punya scope production dengan scope production. Tak ada sebenarnya. Kita suka-suka je masuk pertandingan tu. Macam yang betul-betul buat aku dengan Din. Kau kenal Din kan? Din edit power jugalah, tapi tak sepower Pak An lah. Dia yang cakap aku sampaikan je. Pak An edit power lah, dia kata kan. Dia edit power juga, tapi dia kata tak sepower Pak An. Aku pun tak tahu, tapi dia cakap dengan dia, kau janganlah macam ni kan, masing-masing ada kepala masing-masing. Mesti kata tak ada lah, Pak An lagi terror lah, macam tu. Yang tak tahu kan. Lepas tu memang aku berdua je dengan Din sebenarnya. Kalau macam apa-apa dapat job ke apa ke, aku berdua dengan Din je. Tak ada orang lain. Nak ikutkan kan, mungkin ada yang sesiapa yang tak pernah tengok lagi kan. Aku tak tahu video yang korang buat untuk Pertis kan, ada lagi ke? Korang ada simpan lagi? Sebab yang alamak aku tak ingat lah, yang Pertis tu. Ada. Yang kalah dengan korang tu. Yang kalah dengan kita orang tu. Yang itu sebenarnya aku tengok kualiti kamera memang TikTok lah sebenarnya. Kamera memang sharp, memang korang punya kamera style kan. Macam mana korang ambil angle semua memang cantik. Serius. Itu memang aku salute lah. Terima kasih. Tapi untuk kau, untuk kau actually, yang video tak sempurna kita orang tu, yang ending tu kan ada monolog kan. Kau rasa daripada mana aku dapat inspirasi tu? Tak tahulah aku daripada monolog putih lah, kalau aku monolog. Betul, memang aku ambil daripada situ juga sebenarnya. Aku ambil daripada kau kat sebagai inspirasi kat ujung tu. Allah. Tapi itulah, alhamdulillah. Tapi kau menang tak dapat apa buat aku. Tak apa. Dapat juga masuk sini podcast. Kau dah ambil copyright kot, masa tak dapat lagi apa. Aku tengok je Amir beli hadiah untuk Peti Gelap kat dat tu kan. Macam banyak ada bagi hadiah. Aku dengan Dan lopong. Kau tak Roger. Aku tak tahu lah apa An ambil pada kau. Kau tak Roger. Roger kopi clean. Tak ada benda lah, ambil je lah. Sebab macam bagi aku pun, penulisan aku sekalipun kan, apa orang nak kongsi, kalau tak letak nama aku pun rasa tak jadi masalah pun. Sebab bagi aku tak ada apa pun kan. Kalau macam kau betul nak menulis, tak ada apa pun kau nak kejar sebenarnya. Selagi kau, bagi aku lah, ni bukan nak cakap apa ni baik ke apa kan, tapi kalau penulisan ni sebenarnya benda ni dia orang panggil apa bukan hak kita tau. Kita pun pinjam kan benda-benda tu kan. Tapi kalau sampai kita nak claim benda tu, sampai nak saman orang pasal copyright kan, kenapa kau ambil punya penulisan, kenapa? Mungkin lah ni pendapat aku mungkin berbeza dengan penulis profesional yang lain kan, tapi macam pendapat aku yang penulis yang tak ada nama ni, bagi aku memang macam tu. Macam tak apalah kalau orang asalkan benda tu baik kan, tak kisahlah orang nak share kat siapa pun kan. Betul. So macam tu lah. Aku pun setuju sebenarnya. Fatin buat apa? Banyak dia. Sebab korang rasa akan memang so tak apalah bagi laluan dekat korang. Fatin, saya bagi laluan kat Fatin. Din, kau nak tanya apa Din? Tadi saya nak tanya tadi lagi, tapi korang macam banyak soalan kan, so saya bagi korang dulu. So saya nak tanya. Saya nak dapatkan buku monolog budak buta tu, saya nak baca sendiri. So macam mana saya nak dapatkan naskah tu kalau saya nak? Ada lagi ke yang cetakan kedua? Cetakan kedua ada lagi, ada tinggal lagi, ada baki lagi. Buku ni selalu korang beli direct dari Instagram ke, dari Facebook ke. Tak kira lah orang tu jumpa kat mana pun, kalau dia macam nak beli, kalau selalu dia akan WhatsApp lah.
Dia Oh, WhatsApp saya, kiranya dia kau nak beli. iklan Saya sendiri, semua sendiri. Macam jual kuih lah meh. Kuih. Ada hari orang tak nak beli. Ada hari orang nak beli. Balance kan untuk cetakan kedua. So kalau macam nak jual berapa harga satu buku tu? Okey, harga pasaran buku tu macam harga yang standard untuk yang dijual macam kat Pusaka Negara semua tu dalam RM35 macam tu lah. Tapi harga ni disebabkan tak ada yang menjaga buku ni kan. Buku ni aku jaga sendiri. So terpulang ke aku nak bagi orang ni berapa ringgit. Kita berdasarkan kemampuan orang tu. Kadang-kadang budak sekolah takkan kita nak jual macam dia nak baca, dia minat, dia nak beli kita punya karya tapi dia tak ada duit yang cukup. Takkan kita nak tunggu dia ada duit cukup baru kita nak bagi benda ni kan. So ikutlah kemampuan. Kadang-kadang ada je yang macam kalau nak free pun boleh je. Kalau macam datang lepak-lepak kat Yusof Ali ke nak buku boleh. okey, aku tuntut sini aku Boleh, tuntut kau balik ke aku nak. Ada memang ada kota tu OKU je meh. So kalau dah nak beli, dia orang kena contact kan. Nombor telefon ke apa, boleh bagi tahu ke? Boleh cari kat Instagram lah. Instagram. Rashidi Abdul. Nanti kita share link kat bawah tu lah. Nanti kita orang share kat description kat bawah Alright, so jangan lupa subscribe guys. kita orang masa pun makin kurang. So aku nak tanya jugalah soalan macam apa sebenarnya target engkau sekarang kan? Target kau untuk the future, next plan. Bidang pendidikan ke? Target. Target Okay, sekarang macam ni, senang cerita macam kita tahu kan orang buta ni tak banyak bidang yang kita boleh masuk, betul tak? Kerja pun ada certain company yang nak ambil kita kerja kan. So macam aku sebenarnya tak ada kebolehan apa pun. Aku cuma ada dalam aku punya kebolehan ni urut je. Aku ada sijil semua kan. Tu je yang aku ada. Tapi sekarang ni orang tengok macam aku tak buat urut. Sebab aku rasa aku stop dulu urut ni. Sebab sekarang aku ada peluang dengan NGO ni. Dan aku tak tahu sampai bila peluang ni ada dengan aku kan. Sebab benda ni pun dia bukannya permanent kan. Dia macam ada, tak ada kan. So macam aku kena ready lah. Aku kena ready balik jadi macam dulu-dulu. Masa awal-awal keluar MMB tu kerja urut balik. Lepas tu sekarang ni macam aku just going with the flow lah. Apa nak jadi, apa ni jadilah. Tapi target aku kalau boleh lah aku nak ada buku lagi lah. Nak ada buku lagi. So aku dah nampak ada peluang kita nak jual kat mana buku tu. Walaupun tak ada publisher nak publish buku kita. Macam tu. Tu target aku. Yes. Buat sekali dalam bentuk PDF tu dah mudah kan? Betul. Dalam bentuk audio. Bentuk audio lah yang paling nak dibuat untuk orang kita. Aku rasa aku mesti jual dalam bentuk audio tu. Tapi bagi kau kan macam aku sebenarnya nak bercerita pasal perjalanan buta aku dekat orang buta. Aku ada satu stigma yang cakap macam orang ni lagi teruk dari aku. Macam contoh aku nak cerita pasal hidup aku, macam mana aku jadi buta kat orang buta yang dah dari kecil buta. Kau rasa macam dia akan baca ataupun dengar cerita tu, apa dia orang akan fikir macam aku lagi buta dari kau lah. Macam tu sebab tu aku sebab tu aku rasa macam mengundurkan diri tau untuk mendedahkan buku ni kepada orang buta sebenarnya. Itu aku. Apa pandangan kau? Sebenarnya aku rasa bagi pendapat saya, aku pula guess sekarang kan. Aku rasa dia punya apa ni kita lalui yang born blind ataupun adapt blind adalah dua-dua perkara berbeza. Aku rasa dua-dua adalah satu benda yang agak sukar kan. Tapi bagi kita orang adapt blind, benda tu memang agak depress lah. Sebab kita orang ada cita-cita waktu kita orang set waktu kecil-kecil untuk jadi besar. Okay, kita orang nak jadi yang ni. So bila kita orang dah tahu kita orang tak dapat nak jadi benda tu, kita orang jadi depress. Aku rasa banyak adapt blind memang akan depress. So mungkin buku kau tu dia boleh relate dengan sesetengah golongan orang buta lah. Aku rasa dia boleh relate. Kalau aku baca pun mungkin aku boleh relate. Oh, benda ni yang aku lalui dulu. Oh, okay. Dan dalam kau punya puisi pun aku rasa dia ada juga kesedaran dengan pengajaran juga yang kau berikan kat dalam tu kan. Okay, yang tadi kau ada cakap dia nak baca pasal puisi tu kan. Okay, aku nak kongsi ada baris puisi tu. Baris yang ujung-ujung sikit. Okay. Jika kau diberikan pilihan antara kaki, hidung, mulut, mata, telinga ataupun tangan, mana satu lebih kau merelakan untuk dipulangkan awal kepada Tuhan?
Okay, benda puisi ni yang aku tulis ni tajuk dia puisi buta. So tu berbentuk soalan tu sebenarnya. Soalan ni yang aku selalu tanya kat orang tapi orang tak ada jawapan nak jawab benda ni. Sebab soalan kau ni berat. Macam kau ada jawapan tak, Meh? Kau nak bagi mata ke, nak bagi telinga ke kau nak bagi hati? Alamak, hatiku sudah dicuri. Sebelum review ni, saya ada buka yang Pak Ain hantar link lah. So, saya ada dengar puisi ni. Sebenarnya, saya sendiri pun in love tau dengan phrase yang Shidi baca tadi. So, saya dengar banyak kali untuk yang first puisi tu. Yang lagi satu puisi tu pasal emak. So, benda tu mungkin pada saya dia tak touch my heart lah. Tapi untuk yang first puisi tu mungkin sebab saya adopt blind dan macam korang semua still masih ada penglihatan lah, masih punya penglihatan. Tapi macam saya daripada normal and then terus gelap langsung, tak nampak terus. So pada saya kalau macam saya suka orang yang berkongsi kisah, berkongsi pengalaman sebab benda tu saya still, walaupun saya macam saya rasa kalau saya bagi tahu orang lain, orang dah cakap dah lama lah dia tak nampak. Tapi pada saya macam saya still adapt benda tu. Sebab tu saya still tak boleh guna perkataan yang macam korang guna, korang semua macam saya still tak boleh sekarang. Mungkin saya ada tengok Shidi cakap dekat yang mana Garasi TV tu kan. Dia tak kisah pun kalau orang panggil ke, maksudnya sesama kawan lah. Tapi kalau saya even kalau macam Pak Ain cakap dengan Shidi tapi dia guna word tu tapi saya dekat tepi tu, saya yang macam sentap benda tu. So saya maafkan saya Fatin, saya tak tahu. Tadi saya Asih. Macam kekuatan tu dia lahir daripada segenap sudut, segenap segi, walaupun saya dah jumpa macam-macam orang yang mungkin problem dia lagi teruk pada saya dan lagi teruk pada kita semua. Tapi itulah macam saya perlukan macam cerita-cerita yang macam tu untuk bakar semangat sendiri. Yes, betul. Motivate macam ni lah, Fatin, motivate. dia macam ni Fatin. Dia macam ni kan, kalau sebenarnya kadang-kadang kita rasa bila macam saya sendiri dengan Fatin kan, saya suka gunakan macam saya buta, saya sudah OKU anda bila lagi. Dia macam kata-kata tu dia akan memadamkan kita punya apa orang panggil lah, kita punya sifat rasa rendah diri. Rendah diri tu perlu tau dalam hidup ni. Kita tak boleh nak hidup dalam keadaan meninggi diri. Orang Betul. tak suka. Betul. Kita kena hidup Jadi dalam macam keadaan padi. merendah. Jadilah macam padi. Cukup mangsa jadi nasi kan. Betul lah. Betul gak. Jadi macam ada seekor binatang tu dia tunduk je sambil jalan. Tapi still orang kutuk dia. Betul. Kesian dia. Dia tak bersalah. Dia tak ada tengkuk. Tapi betul Fatin betul. Macam mungkin adult blind ada yang lambat tau nak terima tau pasal buta ni. Betul tak? Macam kau Pak An, kau berapa lama kau rasa kau boleh boleh rasa buta ni dah tak ada masalah kalau kau orang panggil kau buta. Lama lah kau nak. Aku rasa kalau yang boleh panggil buta ni adalah orang yang sama buta lah dengan aku. So tapi kalau yang bukan lah. Dan kalau yang bukan buta pun maybe close friend lah. Tapi kalau bukan close friend tu aku rasa agak terasa juga lah. Agak kasar lah kan. Tapi kebanyakan orang yang normal ni, dia orang memang berhati-hati tau. Dia memang tahu. takkan panggil kita butanya. Macam kau tengok kat garasi tu kan, uncle tu dia macam tak nak panggil aku buta kan. Dia macam dia nak berlapik-lapik. Tapi sebab aku yang macam aku cakap, tak apa panggil saya buta. Sebab aku nak tunjukkan masyarakat kan, yang masyarakat supaya tidak terlalu takut untuk berhadapan dengan realiti sebenarnya. Itu sebenarnya yang kenyataan sebenarnya benda tu kan. Kita nak betul tak? Betul. Kalau aku pun kadang-kadang guna juga sebenarnya. Saya buta ni. Macam tu selalu cakap macam tu juga sebenarnya. Sebab kalau sebenarnya aku bukan rabun pun, aku buta juga kan, glaucoma, tunnel vision. So kita pun dah kesetukan masa ni. So nak main satu game dengan main satu game dengan Shidi. Kita nak main satu game dengan Shidi. Ini atau itu, this or that. Aduh. Alright. So kau tahu kan game macam mana? Alright. Kau kena pilih satu lah antara dua yang benda yang kita orang bagi. Okay, boleh Ready Contoh aku bagi pilihan Amir atau Fatin. Jangan perangkap.
Tak lengkap. Amir lah. Macam tu kan. Alright. So, yang first one. Amir. Sajak atau syair? Sajak lah. Sajak. 2. Fiction atau bukan fiction? Bukan fiction. Hard copy atau soft copy? Kau nak cakap dua-dua boleh. Soft copy Alright, soft copy. Klasik atau modern? Klasik. Klasik. Cerpen atau novel? Cerpen. Cerpen. Canon atau Sony? Sony lah bro. Wish. Alright. Wide lens atau portrait lens? White lens. Wide lens Okay. Video atau gambar? Gambar. A. Samad Said atau Shakespeare? Samad Said. A. Samad Said Alright. Last one. Abid Liu atau Caprice? Abid Liu, tapi dua-dua Allah sayang kan. Jawapan selamat. Alright, so kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. So mungkin Shireen, kau ada benda ke yang kau nak cakap sebelum kita nak tamatkan podcast ni? Macam kau nak ajak macam mana orang buta tengok ataupun membaca buku lebih lagi ke? Macam mana? Okay, nak ajak orang buta baca buku lebih pun aku tak membaca. So macam sia-sia je aku ajak. Tapi aku nak sarankan kepada sesiapa orang buta yang ada macam minat untuk menulis lah. Ini sebab ini salah satu punca rezeki juga. Kita boleh dapatkan pendapatan dari benda ni. Kita sesiapa yang ada cerita untuk nak cerita kepada orang, kita tulis je. Tak kisahlah kita punya latar bahasa tu dengan langgang, tak apa. Biarkan dulu. Walaupun kita jangan fikir pasal orang punya pandangan, orang punya stigma kan. Sebab tu benda tu yang akan membantutkan kita punya usaha nak menulis. Sebab bagi aku satu sajalah, menulis kisah kita sendiri ni kan. Kalau orang lain tak nak baca tak apa. Benda tu biarkan jadi kenangan untuk anak cucu kita baca nanti ke, orang yang bila kita dah tak ada nanti kan, family kita akan baca. So kita ni tak ada apa-apa nak susahlah kita nak ke hadapan dalam macam-macam bidang yang nak bersaing dengan orang kan. Kita kena akui benda tu, betul. So kalau ada peluang untuk kita mencipta kenangan kita sendiri kan dengan menulis, silakan saya lalukan untuk kita mula menulis. Macam Fatin, saya nampak boleh menulis, Pak An, Amir boleh menulis. Jangan terlampau pandang rendah pada diri kita sendiri. Merendah diri tu boleh, tapi jangan pandang rendah pada diri kita sendiri. So kita usaha untuk menulis, dan insyaAllah kalau ada rezeki dah boleh ada satu buku, walaupun cerpen sekalipun yang kecil pun, itu dah kira satu pencapaian dah. So saya doakan tim Penty Gelap ni terus maju ke hadapan. Korang memang, aku tak boleh nak ikut macam korang punya effort ni, korang punya usaha ni. Lain macam aku dengan dia dah sembang lah, cakap Penty Gelap memang kau lah, dia orang punya brotherhood, dia orang punya memang tak boleh nak ikut lah dia orang punya usaha. So aku doakan korang berjaya. Tak apa meh, tak nak dengar. tak ada. Nanti kita cerita meh. Dah nak habis meh. Okay. Alright. So kita nak berterima kasih kepada Rashidi Abdullah. Terima kasih juga. Right. Terima kasih. So thank you juga Amir Robak dengan Hati Ninja. So sebab terima kasih. kita orang pun nak minta maaf sebab kita orang buat Google Meet. So maybe audio agak kurang sikit. So kita tak boleh nak balancekan audio kat sini. Jadi sampai di sini saja kita punya Koyak Podcast. Korang boleh pergi kita punya social media, Facebook, Instagram. Korang boleh tekan butang like, butang follow. Jangan lupa untuk subscribe kita orang punya channel. Kalau korang suka video ni, korang boleh tekan butang like. Kalau tak suka, korang boleh tekan butang dislike. Dan komen kenapa korang tak suka. Sebab kita orang memang suka dikecam. Alright. So sampai di sini saja. Pencuci Club, bukan Kongsi Club. Assalamualaikum. Thank you guys. Bye. Bye.